My voice won't hesitate to run up on your boy. 엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 당당당 등장은 짠짠짠. Satu menit tengah malam 31 Ogos 1957. Padang Klub Selangor berhadapan bangunan Sultan Abdul Samad, bendera Union Jack diturunkan dan bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan. Dengan nada suara yang lantang, Bapak Kemerdekaan itu memekikkan 7 kali merdeka. Merdeka! 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 Malaysia ialah negara yang mempunyai berbilang kaum. Sangat memerlukan usaha-usaha untuk memupuk perpaduan kaum bagi membina negara yang harmoni. Langkah-langkah mengeratkan perpaduan di antara pelbagai kaum yang ada di Malaysia ini sangat penting bagi mengelakkan berlakunya rusuhan antara kaum. Justru itu, kepelbagaian kaum ini haruslah diraihkan dan sebagai rakyat Malaysia, kita perlu saling tolong-menolong antara kaum bagai aur dengan tebing untuk sama-sama hidup dalam persekitaran yang sehat dan aman makmur. Menurut kata Perdana Menteri ke-6, hubungan yang baik lagi erat serta rencaman sesama kaum merupakan penawar yang paling mujarab bagi menyemarakkan keakraban kaum. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Antara usaha-usaha untuk memupuk perpaduan kaum di Malaysia adalah dengan mengadakan majlis rumah terbuka. Dengan itu, seluruh rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum memberi komitmen yang tinggi. Mereka menghadirkan diri dan berhubung antara satu sama lain dalam masyarakat Malaysia. Tuntasnya, kemajuan negara kita bergantung kepada perpaduan kaum. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Perpaduan kaum juga dapat dipupuk melalui aktiviti kemasyarakatan yang memerlukan setiap kaum mengambil bahagian dalam setiap aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Dengan cara ini, ia dapat memupuk semangat kerjasama dan saling bantu-membantu di antara satu sama lain di dalam masyarakat Malaysia. Keharmonian seperti ini sedang terhapus melalui sikap mementingkan diri sendiri yang dilihat kian tertanam di dalam jiwa masyarakat. Aktiviti-aktiviti yang boleh memperteguh jalinan kemesraan sesama kita harus diadakan seperti aktiviti gotong royong yang memerlukan kerjasama pihak dalam diri rakyat Malaysia.
Ianya agar semangat perpaduan secara maksimum dapat dilahirkan di dalam diri rakyat Malaysia. Semestinya, aktiviti kemasyarakatan sebegini dapat memupuk semangat perpaduan yang perlu ada dalam diri setiap rakyat. Ianya juga boleh menjadi wadah yang terbaik seiring dengan hasrat negara untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu, biarpun berlainan bangsa maupun agama. Dengan menganjurkan program-program yang bermanfaat sesama masyarakat, semangat muhibah antara kaum yang berbeza di Malaysia dapat disemarakkan. Inisiatif tabungan kawasan setempat juga boleh diperkenalkan bagi memudahkan program ini dijalankan. Antara agenda program tersebut dijalankan adalah bertujuan untuk membendung sikap diskriminasi antara kaum dan mewujudkan nilai keakraban di dalam masyarakat yang pelbagai kaum. Selain itu, pelbagai lapisan masyarakat yang hadir dapat berkomunikasi serta bertukar-tukar pendapat dan idea-idea berkaitan dengan sesuatu isu semasa maupun global atau hal kemasyarakatan. Jelaslah bahawa usaha-usaha dalam membentuk perpaduan kaum di Malaysia boleh direalisasikan dengan pelbagai program yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan dan masyarakat setempat yang berpotensi untuk memperkasakan hubungan antara kaum di negara kita ini. Sehubungan dengan itu, sistem pendidikan merupakan satu jalan komunikasi yang mudah untuk merealisasikan hasrat ini. Dengan pengenalan satu sistem pendidikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, ianya telah mewujudkan perpaduan kaum secara tidak langsung. Selain itu, terdapat sekolah wawasan yang menempatkan 3 jenis sekolah, iaitu sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Melalui pelaksanaan sekolah wawasan ini, ianya juga dapat mempercepatkan proses perpaduan kaum. Sebagai contoh, aktiviti kumpulan yang dijalankan secara teratur bersama murid-murid dapat memperkasa hubungan kaum di peringkat antara sekolah. Penggunaan serta penerapan bahasa rasmi negara kita, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan di sekolah-sekolah kebangsaan, turut membolehkan pelbagai kaum berinteraksi antara satu sama lain. Sewajarnya, memang tidak boleh dinafikan bahawa sistem pendidikan negara kita merupakan pemangkin dalam proses memperkasa hubungan sesama kaum. Dari perspektif yang lain, penerapan nilai-nilai budaya dan warisan juga merupakan satu langkah dalam mendekati matlamat dan harapan para pemimpin kita untuk mencapai perpaduan kaum. Dari kacamata yang lain, penerapan nilai-nilai budaya dan warisan juga merupakan salah satu langkah dalam mendekati matlamat dan harapan para pemimpin kita dalam mencapai perpaduan kaum. Oleh itu, negara kita Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India yang merupakan kaum utama di Malaysia. Dengan itu, rakyat boleh mengaplikasikan dan berkongsi budaya kaum mereka itu sendiri dengan kaum lain dari aspek seperti pemakaian, pemakanan dan peradaban. Sebagai contoh yang kita boleh lihat telah dijalankan oleh rakyat Malaysia antaranya ialah seperti yang pertama, semakin ramai wanita bukan Melayu yang memakai baju tradisional orang Melayu iaitu baju kurung ke majlis maupun ke kuliah di universiti. Yang kedua, makanan India seperti roti canai dan thosai juga semakin diminati oleh kaum-kaum lain. Yang ketiga, memperkenalkan adab-adab orang Melayu kepada kaum Cina dan India atau sebaliknya di antara kaum-kaum tersebut, iaitu dengan lebih jelas melalui perkongsian peradaban di sambutan hari perayaan kaum masing-masing. Oleh itu, penerapan nilai-nilai budaya dan warisan berbilang kaum ini dapat menimbulkan rasa hormat antara satu sama lain dan seterusnya mengeratkan lagi perpaduan kaum dalam negara kita. Samping itu, perpaduan antara kaum boleh dipupuk dengan memperkasa aktiviti sukan dan rekreasi dalam komuniti. Selain manfaat kesihatan, aktiviti sukan dan rekreasi juga mampu melahirkan sifat bekerjasama dan toleransi antara satu sama lain.
Nilai ini penting bagi kita untuk saling memahami budaya dan adat resam yang diamalkan oleh setiap kaum dan bangsa di Malaysia. Aktiviti sukan dan rekreasi sangat mudah untuk disertai dan boleh dilakukan pada setiap hari tanpa mengira waktu dan lapisan umur masyarakat. Oleh itu, pihak berkuasa tempatan dan kerajaan persekutuan hendaklah berganding bahu bagai awak lengan tepik dalam menyediakan dan menyelenggara infrastruktur reaksi dan sukan untuk masyarakat umum. Intihannya, dengan menyertai aktiviti sukan dan rekreasi, masyarakat bukan sahaja dapat bersatu padu, malah menjadi lebih sihat dan cerdas. Seiringan dengan itu, mempergiat aktiviti sukarelawan dan kebajikan dalam komuniti juga dapat melahirkan perpaduan antara kaum. Usaha ini telah pun dipraktikkan oleh masyarakat kita dari zaman dahulu, iaitu dengan mengadakan gotong royong. Dalam mendepani situasi ekonomi yang tidak menentu pada hari ini, kita tidak boleh sahaja mengharapkan bantuan atau insentif dari kerajaan. Tetapi, masyarakat yang mempunyai rezeki berlebihan seharusnya turut sama membantu melakukan aktiviti kebajikan untuk membantu mereka yang dalam kesusahan. Ibarat kata peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nilai kemanusiaan ini jika tidak diterapkan dalam setiap individu, pastinya perpaduan antara kaum tidak akan menjadi masalah kepada masyarakat kita. Intihannya, penyertaan dan penggiatan yang aktif dalam aktiviti sukarelawan atau kebajikan dapat menambah nilai perpaduan antara kaum. Sebagai konklusinya, kita dapat simpulkan bahawa banyak usaha yang boleh dijalankan untuk memastikan perpaduan antara kaum kekal utuh. Seperti lirik lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi Adi Banur, ikan di laut, asam di darat, dalam periuk bikin muafakat. Kita sebenarnya mempunyai banyak perbezaan, tetapi jika disatukan dalam prinsip dan nilai kemanusiaan yang baik, pastinya perpaduan dapat dilahirkan dan dikekalkan. Ahli-ahli politik hendaklah menghentikan diskriminasi antara kaum yang mereka jajah hanya demi kepentingan diri sendiri. Masyarakat hari ini sudah mempunyai minda yang terbuka dan luas pengetahuan untuk menerima dan menghormati kaum atau bangsa lain serta hidup dengan aman dan harmoni di bawah satu bendera. Semoga usaha-usaha di atas dapat direalisasikan dan menjadi tunjang kemajuan negara untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara maju. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa keharmonian dan kemakmuran sesebuah negara perlulah bergantung kepada perpaduan kaum di Malaysia. Pelbagai pihak harus bergerak sederap seia sekata dalam iltizam mencapai hasrat keharmonian dan perpaduan negara. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Perpaduan kaum merupakan suatu misi yang amat penting agar Malaysia dapat mengorak langkah menuju ke arah pembentukan negara bangsa dan menjadi sebuah negara yang mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara maju. Rakyat adalah aset negara yang paling bernilai dalam pembinaan negara yang berbilang kaum. Demi misi wawasan 2020.